Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung balik tajuk terakhir untuk ekonomi 1, mikroekonomi, iaitu bab 6, struktur pasaran. Untuk struktur pasaran ini, ia akan ditanya dalam ujian penilaian sumatif dan juga peperiksaan semester program matrikulasi. Apa yang akan kita belajar dalam bab ini adalah yang pertamanya kita akan tengok dari segi konsep hasil dan untung. Dan yang kedua kita akan tengok pada pengenalan kepada struktur pasaran yang terdiri daripada pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna. Untuk pasaran persaingan tak sempurna, dia terdiri daripada dua pasaran, iaitu pasaran monopoli dan juga pasaran bermonopoli. Untuk video kali ini kita akan cuma tengok kepada konsep hasil dan untung dan juga pengenalan kepada struktur pasaran, iaitu pasaran persaingan sempurna dan pasaran persaingan tak sempurna secara ringkas. Untuk konsep hasil dan untung, konsep hasil apa yang akan kita belajar adalah yang pertama, jumlah hasil ataupun TR, total revenue. Yang kedua, hasil purata ataupun AR, average revenue. Dan yang ketiga, hasil sud ataupun MR, marginal revenue. Untuk untung pula, apa yang kita telah belajar sebelum ni, iaitu dalam bab 5. Untung ini adalah perbezaan di antara jumlah hasil kita tolak dengan jumlah kos ekonomi. Kos ekonomi ini dia terdiri daripada kos eksplisit dan kos implisit. Kos eksplisit adalah kos nampak ataupun kos nyata, contohnya kos buruh. Manakala kos implisit adalah kos yang tidak nyata. Konsepnya sama dengan kos lepas, iaitu kos yang ditanggung oleh firma apabila ia menggunakan faktor milik sendiri. Contohnya kita gunakan tanah milik sendiri. Jadi itu adalah kos eksplisit. Kita dah tengok juga hari itu, kos ekonomi dia berbeza dengan kos perakaunan. Di mana kos perakaunan ia melibatkan hanya kos eksplisit sahaja. Dan untuk dapatkan untung perakaunan, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos eksplisit. Jadi untung yang akan kita belajar dalam tajuk ini terdiri daripada 3, iaitu untung lebih normal, untung normal dan yang ketiga adalah untung kurang normal. Konsep hasil yang pertama kita akan tengok kepada jumlah hasil ataupun total revenue, TR. Bila kita sebut jumlah hasil, ini adalah yang diterima oleh pengeluar. Pengeluar menerima hasil apabila ia menjual barang keluaran dia. Jadi jumlah hasil dari segi definisinya adalah nilai penerimaan pengeluar daripada kuantiti output ataupun keluaran yang dijual di pasaran. Jadi semakin banyak output yang dijual oleh firma ataupun pengeluar, semakin tinggilah jumlah hasil yang diterima. So macam mana kita nak cari jumlah hasil? Secara formulanya, jumlah hasil atau TR sama dengan harga kita darab dengan keluaran ataupun P darab dengan Q. Konsep hasil yang kedua adalah hasil purata. Hasil purata ini merupakan jumlah hasil bagi setiap unit output ataupun keluaran yang dijual oleh pengeluar. So, macam mana nak cari hasil purata? Formulanya adalah AR ataupun average revenue sama dengan jumlah hasil kita bahagi dengan keluaran. Jumlah hasil TR kita bahagikan dengan Q. Ataupun untuk dapatkan TR, P darab dengan Q kita bahagikan dengan Q. Konsep yang ketiga adalah hasil sud. Apa yang kita telah belajar sebelum ini, bila kita sebut sud ataupun marginal, maksudnya perubahan. Perubahan hasil
ataupun perubahan jumlah hasil kesan daripada tambahan 1 unit jualan output ataupun keluaran. Okay. So, macam mana nak dapatkan hasil sud secara formulanya MR sama dengan perubahan jumlah hasil kita bahagikan dengan perubahan keluaran. So, sama dengan perubahan TR bahagi dengan perubahan Q. Okey, untuk seterusnya kita tengok kepada konsep untung. Okay, sebagaimana yang kita tahu, untuk dapatkan untung, kita dapatkan perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos, iaitu TR tolak dengan TC. So, kita tengok untung yang pertama itu untung lebih normal. Macam mana nak cari untung lebih normal? TR tolak dengan TC, di mana jumlah hasil ataupun TR akan lebih besar daripada TC. So, kita tengok contoh kat sini. TR sama dengan 100, TC sama dengan 80. So, untungnya TR tolak TC sama dengan 100 tolak dengan 80. Kita dapat 20. Okey, jadi untung lebih normal, kita akan dapat nilai yang positif dan nilainya akan lebih daripada kosong. Okey. So, konsep untung yang kedua adalah untung normal. Sama juga untung normal sama dengan TR tolak dengan TC, di mana TR akan sama dengan TC. Contoh, TR sama dengan 100, TC sama dengan 100. Jadi, TR tolak TC, 100 tolak 100 sama dengan kosong. Okey, jadi untung normal nilainya adalah sama dengan kosong, iaitu balik modal. Okey, dan yang ketiga adalah untung kurang normal. Untung kurang normal sama juga TR tolak TC, dan kita dapati jumlah hasilnya TR adalah kurang daripada TC. Contoh, TR sama dengan 100, TC sama dengan 130. So, bila kita tolak 100 tolak 130, so kita akan dapat nilai yang negatif sebanyak negatif 30. So, untung kurang normal, nilai yang kita akan dapat adalah negatif, iaitu firma akan mengalami kerugian. Okay, so itu adalah 3 konsep untung dalam struktur pasaran yang akan kita belajar. Okey, untuk struktur pasaran, apa yang kita tengok sebelum ni, dia terdiri daripada pasaran persaingan sempurna dan juga pasaran persaingan tak sempurna. Untuk pasaran persaingan sempurna, kita boleh bezakan kepada dua, iaitu firma dan juga industri ataupun pasaran. Firma persaingan sempurna adalah terdiri daripada satu firma ataupun satu pengeluar sahaja. Tapi bila kita sebut sebagai industri ataupun pasaran, ia mengandungi banyak firma. Okey, jadi dalam pasaran persaingan sempurna, firma adalah berbeza dengan pasaran ataupun industri. Begitu juga dengan pasaran persaingan tak sempurna. Dia ada firma dan juga industri. Okey, so apa dia pasaran persaingan sempurna? Dari segi definisinya, struktur pasaran di mana terdapat ramai pembeli dan pengeluar yang menjual beli barangan yang homogen pada harga yang ditentukan di pasaran. Apa dia homogen? Homogen tu maksudnya barang yang sama ataupun serupa dan merupakan pengganti yang sempurna antara satu sama lain. So, untuk mencari contoh untuk pasaran persaingan sempurna yang betul-betul menepati semua ciri pasaran persaingan sempurna ini, agak sukar untuk kita bagi contoh. Tapi yang menghampiri pasaran persaingan sempurna adalah contohnya industri pertanian, pasaran saham dan juga pasaran pertukaran asing. Okey, contoh kat sini getah dan juga jagung. Okey, homogen.
getah yang dijual oleh pengeluar A ataupun pengeluar B ataupun pengeluar C adalah sama. Begitu juga dengan jagung yang dijual oleh pengeluar ataupun firma A, firma B ataupun firma C adalah sama. Jadi, jagung yang dijual oleh firma A adalah pengganti sempurna kepada jagung yang dijual oleh firma B. Okey, untuk pasaran persaingan tak sempurna, dia terdiri daripada dua jenis pasaran, iaitu pasaran monopoli. Bila kita sebut perkataan monopoli, maksud dia ia menguasai. Monopoli cuma ada satu. So, dari segi definisinya, monopoli merupakan struktur pasaran di mana terdapat hanya sebuah firma tunggal sahaja yang menjual beli barang atau perkhidmatan yang tidak mempunyai pengganti yang hampir. Ada satu firma saja yang menjual barang yang tidak ada pengganti yang hampir. Okey. Jadi, untuk pasaran monopoli, untuk firma monopoli adalah juga merupakan industri ataupun pasaran monopoli. Sebab dia cuma ada satu sahaja firma. Okay, jadi contoh dia adalah TNB. TNB merupakan firma ataupun pengeluar tunggal yang membekalkan tenaga elektrik kepada seluruh pengguna di Malaysia. Okey, yang kedua adalah pasaran persaingan bermonopoli. Okey. So, dari segi definisi, struktur pasaran yang mempunyai bilangan pengeluar yang ramai, menjual barang yang mempunyai fungsi sama tapi berbeza corak. Pengeluar ramai. Monopoli tadi pengeluar cuma satu. Bermonopoli ramai. Jual barang fungsi sama tapi berbeza corak. So, contoh kat sini adalah Colgate dan Darlie. Fungsinya adalah sama sebagai dua-dua ni adalah ubat gigi untuk membersihkan gigi, fungsi dia, tapi berbeza dari segi corak. Contoh Darlie, dari segi bungkusan dia, dari segi jenama dia berbeza dengan Colgate. Okey, so itu adalah 3 bentuk pasaran, iaitu pasaran persaingan sempurna, banyak firma jual barang yang homogen dan merupakan pengganti yang sempurna. Monopoli, ada satu firma tunggal jual barang yang tidak mempunyai pengganti yang hampir. Dan monopoli, ada banyak pengeluar jual barang fungsi sama tapi berbeza corak dan merupakan pengganti yang hampir. Okey, sekian untuk kali ini. So, jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih.